patut buat editing. So apa editing yang kita boleh buat sebenarnya? So kalau kita lihat dari segi editing yang kita boleh buat, banyak sebab bila kita lihat tentang kerja-kerja editing ni, ramai yang nak belajar editing, ramai nak jadi editor, ataupun ramai yang nak edit video. So kita kena faham dulu, bahan video yang kita kena faham dulu, tu yang sebenarnya. Bukan kata dari segi bahan video apa yang kita perlu tahu dahulu. Okay, right. So kepada yang baru, kepada yang belum pernah mengenali siapa Cikgu Sharif, right? Salah satu dia ialah, okay, kita go to the screen. Cikgu Sharif ni adalah satu insan yang nama dia pun pelik. Then lepas tu dia dikenali dengan cikgu cikgu yang berspelling dia CEGU, Cikgu Sharif, right? So Cikgu Sharif ni adalah satu insan biasa aja. So dia dah terlibat dalam industri ni lebih kurang dalam 30 tahun lebih So dah sekarang ni, ini yang slide lama. So saya bekerja sebagai editor, bekerja sebagai kru. Cikgu Sharif ni bermula pada tahun 1985 So sebenarnya saya dah berminat dengan bidang industri ni dah ada 1985. So sampai ke hari ni sebenarnya dah mencecah tahun 2021. So lebih kurang dalam 33 tahun, 34 tahun. Semua kerja saya buat. Semua kerja saya buat. Maksud dia, dia jadi kru, gulung kabel, juru foto, bermain dengan filem, bermain daripada zaman Mamiya Hasselblad. And then lepas tu saya join dengan TV session. Then saya jadi juru kamera untuk TV, juru kamera untuk dokumentari. Lepas tu saya jadi editor ataupun penyunting untuk drama. Saya ingat lebih kurang 100 tajuk lebih ataupun 100 episod lebih. Lebih kalau ikut episod ni memang lebih lah. Sebab masa saya buat untuk program TV program untuk kanak-kanak sahaja 104 episod setahun. So mix dengan editor lah. Okey, lepas tu sampai sekarang pun masih kerja-kerja editing lagi. Right? So daripada zaman dulu kalau editing pernah dengar tentang deck to deck. Dua player kita daripada A transfer kepada B. Edit tampal. Bukan macam sekarang copy and paste. Dulu tak, dulu guna tape. Guna tape yang besar. Masuk, cari point, in, cari pula recorder, in point, and then pre-roll. Bila pre-roll, so dua-dua akan berjalan. Sit, and sambung. Stop. Pergi player lagi, forward, and then in point. Lepas in point, recorder pula in point balik, pre-roll lagi. Stop. And stop the record. Kalau tak cantik, stop, rewind balik, buat in point balik. Bagi ngam, lepas tu buat pre-roll lagi. Itu zaman dulu. Supaya zaman dulu ni, bila kerja dalam studio, bila kerja dalam bilik editing, memang tape banyak. Kita menggunakan tapes. Tape beta. Kalau sebelum tu, kita pernah menggunakan VHS. Sebelum tu, kita pernah menggunakan Hi8. Sebelum tu, kita pernah menggunakan Super VHS. Sebelum tu kita pernah menggunakan Betamax. Bukan Betacam, Betamax. So maknanya perjalanan tu sampai ke zaman hari ni kita dah menggunakan aplikasi ataupun software editing. Pada tahun 2000 Avid Symphony adalah satu software editing yang keluar, Avid Symphony. Avid Symphony bila zaman tu dia keluar, harga daripada 150,000 ke 400,000 menggunakan computer editing. Okey, jadi bila kita pergi kepada that level itu, then banyak so di sini pula saya diberi masa zaman kerja dengan Universiti Utara Malaysia Sintok.
ini 2 tahun diberi anugerah hemat cemerlang, mungkin gila kot. Sebab gila kerja. Orang yang gila kerja ni, dia akan dimarah oleh bos. Sebab dia buat semua kerja dan tak suruh buat pun dia buat. So, bila dia tak suruh buat pun dia buat, dia gila kerja. Semua kerja dia nak buat. Dan kadang-kadang dia tidur di office saja. Dan kadang-kadang dia tak tidur je. Tapi waktu siang, time kerja dia tidur. Okey, lepas tu saya ada masuk pertandingan short film zaman dulu Zaman pada tahun 90-an. Lepas tu software ADIAS yang kita bagi, sebenarnya saya adalah certified trainer ADIAS ni di Shanghai. Semasa saya pergi buat short courses di Shanghai untuk menjadikan trainer ADIAS di Shanghai. So alhamdulillah, dan saya boleh share ilmu yang ada ni dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita menggunakan satu software sebagai asas, sebagai platform. Nampak? So, perjalanan tu jauh. Perjalanan tu jauh. Sebab tu saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya at least ilmu yang saya bawa selama 30 tahun lebih menjadi manfaat kepada semua. Dan pada tahun saya ini dengan tahun lepas, kita berada dalam dunia maya. Alhamdulillah, sebab kalau tanpa juga COVID, kita mungkin tak berada dalam platform ini. Kena ingat. Sebab walaupun gejala COVID itu menyusahkan hidup kita, tetapi tanpa COVID juga kita tak berani untuk pergi kepada alam abad 21. Kita tak betul-betul berada dalam IR 4.0, Industri Revolusi 4.0, iaitu broadcasting, maya, online. Kalau pernah dengar, dulu zaman tahun 90-an, kita online zaman dulu kita pakai Skype. Dan platform-platform yang ada seperti Zoom, Google Meet, sebenarnya dah 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun berada dalam pasaran. So akhirnya norma baru yang kita ada, kita dapat belajar. This good. Terima kasih alhamdulillah kerana at least pun hari ini dapat hadir dalam kelas. Okay, so ada soalan? Ada sebarang pertanyaan? Okey, right. Kalau ada tanya, cikgu nak tengok sekejap. Okey, tengah usaha nak hidupkan. Ada siapa yang... Ya. Okey. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Saya nak tahu apa apakah rahsia di sebalik kegilaan cikgu dalam bidang ini. Mungkin boleh share lah. Sebab bila cikgu cakap kegilaan tu, mungkin cikgu nak bawa kami semua ni menjadi seorang gila. Okey, good. Alhamdulillah. Terima kasih Hadinan. This good. Satu soalan yang boleh dikatakan ramai juga tanya. Satu, dia orang akan tanya apa energi yang saya guna, saya pakai untuk saya berada dalam platform ini. Yang kedua, kenapa saya jadi manusia yang gila? Okey. Dan saya memang ciptakan gila itu daripada awal dulu. Dan saya ada vision dia. Dan ketiga, bila saya dah manusia yang gila, saya dapat melihat orang lain menangis di depan kaca TV sedang menonton drama yang saya edit. Itu adalah kejayaan. Yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah intipati dia. Yang kejayaan saya bila saya melihat orang lain yang menonton drama di depan TV waktu di restoran, kedai makan. Dan saya reverse, saya tak tengok TV, saya tengok audience yang menonton pada zaman itu. Dan saya lihat dia ambil tisu di meja dan dia lap, dia menangis kerana dramatics itu dipotretkan, diedit menggunakan elemen muzik yang mood dia, feel dia boleh buatkan orang menangis lain daripada pelakon itu. Okey, sebenarnya jawapan dia senang, Adnan, yang kawan-kawan. Cikgu Syarif sebenarnya pada tahun 1990 sebenarnya saya nak berada, saya nak satu je, saya nak nama saya terletak sebaris di kaca TV. Maksud dia waktu tu drama, contoh saya edit drama, so dia tulis situ editor offline. Editor offline ni editor yang bawah, deck to deck, edit dulu, buat rough cut,
So bila dia keluar dekat TV, nama, oh Syarif Zulkifli. Itu yang saya nak. Sebab bila dah keluar di TV ni, maksudnya kita telah di-proof, kita telah diterima hasil karya kita. So itu matlamat saya. Sebenarnya tahun 1980 ni saya nak nama. Nama ada di TV. Maksudnya nak keluar dalam roll credit tu, nak keluar nama dekat situ. Hasil kerja tangan ini telah dibawa ke dalam TV session sebenarnya. Okey. Bila kita dah bawa dalam TV session, jadi kita rasa oh puas. Sebab pada tahun 1986 sampai 1990 saya bekerja dengan Universiti Utara Malaysia dan saya resign 24 jam. Saya tinggalkan kerjaya jawatan tetap dan saya keluar, saya berada dalam industri. So, itu adalah semangat yang saya korbankan dalam diri saya dan alhamdulillah sampai hari ini kita boleh berada dalam Maya Studio, kita boleh berada dalam konsep online. Sebenarnya Cikgu Syarif ni adalah orang yang teknikal. So, bila dikaji balik pada tahun 1986-87, gaji saya hanya RM300 waktu itu. Dan saya tidak certified dari segi sicil, lagi segi apa sahaja. Sekurang-kurangnya bila tuan-tuan dah berada dengan saya hari ini, ini adalah salah satu lagi aura ataupun semangat yang saya akan bagi. Sebab kerja dalam bidang editing ni, dia ingat tidak ada future, tidak ada masa depan. Sebenarnya bila kita berada dalam dunia berkarya, dalam dunia kreatif, sebenarnya skop masa depan itu terlalu besar. Terlalu besar. Itulah dia. Kalau tanya tadi apa Cikgu Syarif menjadi manusia yang gila. So saya tinggalkan dunia pekerjaan tetap, walaupun gaji 300 waktu itu. Saya terus turun ke Kuala Lumpur. Saya berada di Finas waktu itu dan saya dah mula menjadi editor drama pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Maksud dia dah beratus drama yang saya dah edit. Dan kehidupan saya 3 hari 2 malam di dalam studio adalah biasa. Itulah sebenarnya kegilaan-kegilaan yang saya buat. Dan alhamdulillah hari ini orang yang mengenali Cikgu Syarif mengatakan bahawa Cikgu Syarif ni memang gila dalam bidang multimedia. Alhamdulillah, sebenarnya itulah vision yang saya buat. Dan saya nak tarik berapa ramai lagi kawan-kawan yang kat luar yang tak terjun lagi dalam dunia video. Sebelum ni Cik Rashidi dia banyak bermain foto. Ada few kawan-kawan kita dah main foto. Mungkin dalam bidang jabatan kerajaan, tetapi nak terjun dalam bidang editing pula. Right. Okay, so mungkinlah Cik Adnan. So itulah sebab sikit pengalaman Cikgu Syarif yang mungkin orang lain supaya jadi lebih singkat dan lebih baik tak perlu jadi seperti dia. Maksud dia tidak perlu melalui perjalanan yang terlalu ranjau yang banyak sangat. Tetapi seronok sebab satu apa yang kita kena ada dalam diri kita ialah kita perlu ada minat. Minat. Sebenarnya bila kita perlu ada dalam diri kita adalah minat. Kalau kita tak ada minat, kita akan stop. So kita perlu ada minat. So daripada minat ni lah baru kita akan ciptakan kita panggil step. So bila kita dah ada minat, step kita dan kita ada keinginan. So keinginan. So bila kita ada keinginan, right, then lepas tu kita akan ada usaha. Ini yang penting ni. Kalau tak ada benda ni, baik tak payah, baik buat bidang lain. Okay, bila ada usaha, then baru kita akan datangnya kreatif untuk kita lebih berjaya. Right. So bila kita dah ada kreatif, dah ada step, dah ada keinginan, ada usaha, ada kreatif. So daripada kreatif ni lah, okay, so barulah kita nak kena ada idea. Bila kita dah ada idea, and then baru kita try. Right, ramai orang duk tanya, bila macam mana nak jadi kreatif ni? Ini ramai yang bertanya macam mana nak jadikan kreatif. Kreatif ni apa sebenarnya? So ini yang ramai tanya. Step adalah pilihan. Ini kita dah pilih.
Pilihan. Maksud dia kita dah buat pilihan. Pilihan yang kita nak. Pilihan yang kita nak sebenarnya. Alright, lepas tu baru kita pergi kepada keinginan. Keinginan macam kita join kelas. So that's why hari ni kita join kelas. Walaupun kelas kita ni berkonsepkan maya. Then yang ini pula usaha download software bagi nak gerak. Walaupun bila kita dah download software apa semua, itulah dia sebenarnya diri kita. Itulah sebenarnya diri kita. Jadi bila kita simpankanlah step keinginan, usaha dan kreatif ni, barulah kita akan nampak sebenarnya kita boleh pergi ke tidak ke arah dunia multimedia. Sebab bagi yang dah bekerja jabatan kerajaan, dia dah ada income. Itu hakiki dia. Ini kerja hakikatnya. Okey? So kerja hakiki dah ada dah. So hakikat dia kita kena buat video. Hakikat dia kita kena buat video montaj. Hakikat dia kita kena edit short film. Hakikat dia kita kena usaha untuk hasilkan satu video yang kita nak tayang pada hari pelancaran. Sebenarnya menghasilkan satu video adalah very subjektif. Subjektif. Cikgu sebut awal-awal lagi, subjektif. Kita tidak boleh condemnkan video orang. Oh, ini tak bagus, ini tak bagus, ini bagus, ini bagus. Sebab video adalah very subjektif. Apa yang dikatakan subjektif? Sebab 10 orang melihat pada perspektif yang berbeza. 10 orang melihat kepada perspektif yang berbeza. Jadi kita kena ambil kira perbezaan perspektif yang dilihat adalah idea. Jangan marah dia. Ramai yang buat video, edit video dah siap, tak berani nak tunjuk kat kawan. Takut kawan condemn. Tak berani nak tunjuk dekat orang luar, takut kena belasah. Itu cikgu sebut tadi very subjektif. Nak menghasilkan video ni subjektif sebenarnya. Sebab bila anda melihat cikgu dalam posisi yang begini, satu. Kedua, posisi yang begini, adakah benda tu dah keluar daripada area ataupun skop yang sebenar, ataupun posisi yang ini? Sebab subjek dia tetap Cikgu Syarif, objek dia tetap ada skrin dan berada dalam studio. Itu subjektif. Jangan takut. Bila kita tak takut sebenarnya bila kita berada dalam studio ataupun kita berada dalam angle mana pun, audiens tetap melihatkan kita pada objek dia yang sama, tetapi angle dia. Itu dipanggil subjektif. Cuma kita melihat kepada keperluan. Yes, kita dah start dah. Bila kita dah mula pergi kepada keperluan yang diperlukan dalam angle waktu itu. Ini yang penting ni. Sebab bila kita dah go to the shooting, then baru kita tahu dari segi angle mana yang kita nak ambil. Bila kita tahu daripada angle mana yang kita nak ambil, sebab tu kita tak boleh salahkan orang. Oh, dia ambil daripada angle A, dia ambil daripada angle B, ataupun dia ambil daripada angle C. Itu cikgu sebut tadi, dia subjektif. Jangan takut. Jangan takut, jangan bimbang tentang kerja editing ni. Kerja editing ni subjektif. Dan sama juga kerja penerbitan video. Kalau kita menghasilkan video, bila kita menghasilkan video dan kita melihat daripada perspektif kita sendiri, dan kita hasilkan video tu. Okey, lepas tu ada 5 orang tak suka dengan angle yang kita buat, video yang kita buat, sebab dia melihat daripada perspektif lain. Bila dia melihat daripada perspektif lain, so dia memang dia tak nak, dia tak nampak, dia tak suka macam tu. Dia kata, kenapa you tak shoot sebelah kanan? Kenapa you tak shoot sebelah kiri? Kenapa you tak ambil daripada jauh terus ke dekat?
Itu yang cikgu sebut subjektif tadi. Jangan takut dari segi editing. Jangan takut. Sebab hari ni cikgu akan bagi tips kepada kita ataupun cara teknik editing yang mudah, cepat dan Apa yang dikatakan ni? Bila orang menonton saja, wow. Ini sebenarnya dalam kerja editing. Right, okay. So, ada yang nak bertanya? Bukan apa, kadang-kadang mungkin nak bertanya, right? So, kita ada 5 kali 4, 25. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam, tolong Cik Eri. Ya. Nama saya Eri. Yep. Daripada Taiping. Ya. Okay. Clear ke suara saya? Good. Good. Okay, terima kasih Yuk. Saya nak tanya satu soalan berkenaan dengan ideas lah. Kenapa cikgu memilih ideas dan sampai tahap cikgu buat random study part? Kenapa tak pilih software-software yang lain kan? Apa specialnya ideas pada pandangan cikgu lah? Itu saja. Terima kasih cikgu. Okay, right. Good, soalan yang cukup menarik. Tapi ramai yang tak tahu cikgu menggunakan apa software sebenarnya dalam hidup dia. Okay, right. So, pada zaman tip dulu, cikgu menggunakan Sony. Sony tu dipanggil VVE 2000. VVE 2000 ni edit controller pakai button joystick. Okay, that is a zaman analog dulu. Lepas tu bila kita pergi kepada zaman digital, cikgu dah menggunakan Pinnacle. 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 Okey lah, lebih kurang macam tu lah. Pinnacle Alright, so Pinnacle software. Ni software dah. Lepas tu cikgu menggunakan Avid Symphony. Avid. Lepas tu ni semua software Lepas tu cikgu gunakan Metrock. Right. Okey, lepas tu lepas Metrock cikgu gunakan Adius. Lepas cikgu gunakan Adius, cikgu menggunakan FCPX. Right. So dalam semua ni cikgu gunakan. Nampak? Ini soalan tadi. Dan ada yang soalan bertulis juga mengatakan bahawa cikgu kenapa menggunakan Adius? Hinggalah cikgu pergi kepada Shanghai untuk menjadi certified trainer apa semua, right? So kenapa cikgu guna Adius? Okey, satu Adius ni adalah platform Windows. Okey, Windows. So bila platform Windows, semua orang mampu menggunakan Windows. Itu sebenarnya. Dan cikgu tidak menggunakan platform Final Cut Mac lagi. Sebab yang ini Mac Yang ini dah memang Mac. Right. So sekarang pun cikgu guna Mac. Okey. MacBook. Right. So bila Windows, sebenarnya ini adalah asas dalam editing. Asas dalam editing yang tak ada render. Sebab tu cikgu menggunakan Adius. Jadi bila cikgu dah lihat dari segi platform, bila cikgu tengok Pinnacle, hari ni Pinnacle dah die. Cikgu tengok Avid juga pun dah hampir die. Cikgu tengok Metrock dah die. So bila sekarang Adius masih ada, masih boleh digunakan. Dan untuk asas, untuk kawan-kawan yang basically ada kawan-kawan yang nak editing dengan mudah. Kalau dulu kita pernah dengar tak Movie Maker. Okey, Movie Maker. Bila kita dengar Movie Maker ni, dia limited, dia terhad. So bila kita guna Adius, sebenarnya dia unlimited. Dia lebih kurang macam Movie Maker je, drag and drop, ada efek apa semua sekali kat dalam tu. Alright, last kali cikgu memang menggunakan Final Cut juga, FCPX. Okey, ada sebab-sebab dia kenapa cikgu tak gunakan Windows. Alright, so Final Cut adalah go to the Mac. Kenapa pula cikgu dah beralih kepada Windows 1 cikgu guna sekarang, Final Cut Mac pun cikgu guna. So cikgu guna dua jenis, iaitu Apple kena gigit dan juga platform Windows. Alright, Adobe Premiere. Okay, good. Kan ada lain macam Sony Vegas. Okay, good. Alright. Simple je jawapan dia. Software adalah subjektif. Software adalah platform untuk buat editing.
Dalam editing perlu ada apa? Cut, dissolve, effect, layer. So bila guna Sony Vegas ni RS7 cikgu dah guna semasa di Finas. RS7, RS7. Kalau pernah dengar okey. Lepas tu bila tanya cikgu, apa tadi? Sony Vegas. Lagi satu tadi apa tadi? Okay, good. So laptop saya, right. Okay, good. Sebenarnya begini. Berapa ramai faham tentang software editing? Kenapa cerita pasal KineMaster? Kenapa cerita pasal iMovie? Kenapa cerita pasal apa lagi software? Filmora? Roadshow. Banyak lagi apps yang ada dalam handphone. Yang cikgu cerita tadi, semua software itu adalah software broadcasting. Software yang untuk edit drama apa sahaja yang boleh hantar ke TV station. Kalau kita edit dengan iMovie ataupun KineMaster, dia tak boleh dihantar ke TV station. TV station pula dia ada spesifikasi dia. Dia ada spek dia. Software apa yang boleh masuk ke dalam editing. Mungkin ramai tak faham sebenarnya. Sebenarnya ProRes, ni dalam bila kita dah edit, dia ada ProRes. Dalam tu memang khas apps ataupun software yang telah di-add-kan di dalam untuk menjadikan suppressions ataupun color sampling. Ni mungkin agak dalam dah ni. Color sampling ni pernah dengar perkataan 4.1 1 1 4 2 2 2 4 4 4. So maksud dia, the quality video yang kita edit tu bila masuk dalam waveform, dia akan memberikan kita, kalau black tu tinggi, tinggilah software tu. Maksudnya okay, good. Kenapa cikgu tak pakai Adobe Premiere? Okay, right. Sebenarnya Adobe Premiere pun bagus, bukan tak bagus. Maksud cikgu, Adobe Premiere ni cikgu dah buat dry run. Maksud dia, bila kita boleh edit dengan apa sahaja software dalam keluarga Adobe, dan kita boleh link terus dengan Adobe Premiere. Maksud dia After Effects. Bila After Effects, kita tak perlu save menjadikan MPEG, MOV, baru kita bawa pergi kepada Adobe Premiere. Kita boleh pindah project file ke dalam Adobe Premiere. Maksud dia, kita tak perlu finalize yang tak boleh diedit di dalam Adobe Premiere. So, tu kelebihan Adobe Premiere. Cuma, kenapa cikgu handbrake dekat situ? Sebab bila cikgu dah menggunakan Edius sebagai platform window, Adobe Premiere pun sebagai platform window juga. So tak ada beza sebenarnya. Cuma ramai yang belum pernah mahir menggunakan Edius, sebab Edius yang cikgu guna ni Edius yang pada cikgu drag and drop. Drag and drop. Dan software tu yang kita bagi sebenarnya semua button yes saja, tak ada no. Tak perlu nak baca susah-susah. Kalau pada kawan-kawan yang baca pun faham ke arah lain. Contohnya you want to save apa, nak save yang mana, projek ke apa ke, timeline ke, tak payah, yes saja. So bila dah macam tu, sebab cikgu nak mujuk, cikgu nak mendidik ramai orang yang berminat kepada editing. Jadi cikgu dah study kenapa cikgu ambil Edius, jadikan satu platform untuk buat kelas dan bagi pada kawan-kawan. Sebab kita nak supaya dia mudah digunakan. Peringkat awal ni kalau susah, try 2 kali, 3 kali, 4 kali, lepas tu dia tutup je lah. Dah tinggal Bogerik. Peringkat awal untuk minat. And then bila edit ada problem. Edit saja susah. Edit kena tutup ikon. Edit saja kena hidden. Edit saja kena pergi project file dalam file lain. Kan susah. So bila kita cikgu nak berikan kepada tuan-tuan, kepada orang luar, supaya dia minat, cikgu kena cari benda yang software yang mudah. Mudah tu maksud dia kita buat masuk, drag, letak, play. Tarik efek, letak, play.
Tak perlu lagi kita kena hidden dia, kena off dulu audio dan segala-galanya. Okey. Lepas tu kalau kita balik kepada software-software yang ada handphone. Sebenarnya software-software ni bagus cuma dia limited. Layer dia limited. Kalau kita nak buat 3D picture dan picture, kita nak kecilkan gambar kita nak fly, kita nak pusing, masuk. Tak boleh. So that's why benda-benda yang macam ni, dia hanya boleh buat two transition, iaitu paste gambar 1 ke gambar 2, gambar 2 ke gambar 3. Dia macam tu. Dia panggil surface. Sebab untuk nak development image 3D tu, image 3D susah sebenarnya. Right? Okay, so jadi mungkin terjawablah kenapa cikgu pilih ADS. Sebab peringkat awal. Lepas ni tuan-tuan dan puan-puan, itu apps, itu application, itu tools. Software adalah tool, software adalah platform. Tak apa. Yang penting belajar tentang editing, belajar tentang cutting point, belajar tentang konsep, belajar tentang idea, belajar mix video, music. Belajar benda tu. Sebab bila kita dah tayang, dah siap video, lepas tu kita upload media sosial, kita dah siap video, kita bagi kepada bos, kita dah siap video, kita bagi kepada pameran ataupun pelancaran, orang tak tanya pun. Ni edit dengan software apa ni? Oh, ni edit ADS ke? Oh, ni edit dengan Windows Adobe ke? Right? Ni edit dengan apa sebenarnya? Benda ni sebenarnya yang kita perlu faham. Sebab cutting point ni penting masa dalam editing. Dia punya mesh frame. Macam mana kita nak gunakan daripada animate, nak jadikan dia visualize. Ini yang penting dulu. Bukan kata software tu penting. Software ni hanya tools. Jangan taksub kepada satu software. Tak. Last kali nanti hari terakhir cikgu akan cerita kenapa software A cikgu bawa begini, kenapa software B cikgu guna untuk begini, kenapa software D cikgu gunakan begini. Sebab cikgu Syarif bekerja menggunakan beberapa software. Software editing saja dia menggunakan 2 atau 3 untuk satu projek. Then animation kita menggunakan After Effects. Dalam animation kita menggunakan plugin. Dalam animation kita menggunakan motion effect. So maksud dia untuk mencantikkan, kita make up tu bukan hanya sekadar bedak saja. Dah letak bedak cukup. Oh, kena ada lipstick. Kita kena ada eyeshadow. Kita kena ada banyak benda. Jadi inilah yang dia katakan, jangan fikir bila ambil satu software terus jadi video, terus jadi hebat. Tak. Ingat ADS, FCP, Final Cut, Premiere, dia adalah software editing, bukan software animation. Okay, ingat So ni cikgu nak pesan awal-awal lagi supaya faham benda ni awal. Sebab kejap lagi ramai yang akan tanya cikgu. Okay, good. So macam ADS, kalau cikgu sebut ADS right, ADS ni adalah software untuk software editing. Right? So dari segi Final Cut, FCPX. Alright? So ini juga software untuk editing. Lepas tu kita gunakan Adobe. Adobe Premiere. Okay? So ini juga software untuk editing. Maksud dia ni baru software editing video. Ini bukan software animation, ini bukan software grafik. Maksudnya ini bukan animation. Ini bukan animation sebenarnya, bukan Ini adalah software editing saja. So nak buat logo 3D, nak pusing. So bila kita nak buat logo 3D, nak pusing, nak kat tepi tu nak berpusing. ADS, Final Cut, Adobe for the software tak boleh buat begitu. So kena faham apa yang boleh buat, software mana yang boleh digunakan. Contoh, kita menggunakan After Effects. Boleh faham?
So, satu After Effects. Maknanya jangan fikir bila cikgu bagi software editing, oh, so logo apa semua dah boleh masuk sekali. Tak boleh. So, After Effects tu buat khas untuk animation. Nak animatekan logo. Nak buat 3D shape untuk dia terbang ke depan. So, buat dulu dalam After Effects. Bila kita buat dalam After Effects, baru kita buat masukkan dalam software editing. Okay, right. So, hopefully dia boleh faham supaya tidak membezakan. Maknanya, mulai hari ini pada yang belajar, After Effects tak boleh tinggal. So, bila After Effects, cikgu kata tak boleh tinggal. Contoh kalau kita pergi kepada After Effects, right? Okay, so cikgu letakkan After Effects. Okay, so bila After Effects ni ada banyak. Di sini kita boleh menggunakan template. Right, lepas tu kita boleh menggunakan 3D animation. Okay. Okay, right. So, lepas tu dari segi After Effects ni, and then kita boleh menggunakan motion. Alright, so maknanya After Effects ni lah yang buatkan kerja editing kita jadi lebih cantik. Sebenarnya After Effects ni lah buat top up editing tu jadi lebih cantik. Makeup. Edias adalah platform. Adobe adalah platform. Software yang kita buat masuk video, kita puzzle saja. Letak efek sikit, terbang. Letak music. Tapi After Effects, yes, After Effects pun sama boleh. Dia pun editing video juga. So, kita boleh puzzlekan video A, video B, C, D. Buat masuk music. Boleh. Tapi bila time render, untuk 5 minit, last kali, hang. Mungkin ada ramai kawan-kawan yang expert dalam After Effects. Good. Tapi cuba tanya dia berapa kali dah laptop dia screen biru. Sebab bila dia render, After Effects ni bila dia render untuk 3 minit, dia akan running RAM, processor dan graphic card serentak tanpa stop. Maksud dia akan render untuk lebih kurang 1 jam itu hanya straight tanpa henti sebab frame by frame dia akan render. Sebab tu bila kita dah render untuk After Effects, dia akan start bunyi 1 jam non-stop. Selalunya 1 tahun sekali biru screen. Okay, so that's why cikgu tak nak menggunakan After Effects sebagai software editing. Kita hanya buat After Effects tu untuk 30 saat saja. Bila 30 saat dah siap, bawa dalam software-software lain. Kerja dia pun ringan, hasil dia bagus dan kerja editing lebih mudah. After Effects tadi kita buat lebih kurang 30 saat. Kita render lebih kurang dalam, bergantung high resolution dengan low resolution. Katakanlah 30 minit kita render. Tapi bila kita bawa masuk dekat editing, kita dah tak payah render dah. Kita just plug and play. That's why bila kita dah mula faham tentang macam mana proses editing dilakukan. Okay, so macam mana? Ada soalan? Relax sikit, jangan terlalu laju. Sabar. Okay, cikgu baca After Effects pula lepas ni. Alhamdulillah, tak apa, good. Yang penting minat nak buat After Effects. Dah, itu yang penting. Okay, good. So, yang penting nak linear editor, power director saya rasa macam kurang sikit IC. So, okay. Next course cikgu boleh buat After Effects. Setuju After Effects pula. Okay, good. Alright. Okay. Right. So, kamera ni perlu letak auto manual je. Kamera ni dia iris dia bertukar-tukar. Okay, right. Tak apa, tak kisah. You all yang mana pun nak After Effects ke, nak apa ke, maksud dia jangan bimbang sebab
bila kita dah mula proses jadi minat. Minat tadi datang daripada awal tadi. Yang cikgu sebut awal tadi. Sebab ada minat tu. Sebab kalau tak ada minat, tak guna. So, bila After Effects? Okay, good. So, sebenarnya ada banyak cara lagi bila habis kelas, cikgu akan beritahu. Cikgu, saya dah belajar After Effects dah berkali-kali dah. Tak boleh lah. Otak saya ni dah beku lah, cikgu. Saya dah try dah menonton video daripada YouTube, daripada Minah Saleh dengan Abang Saleh tu. Memang dah apa kata, dah berkali-kali dah, tapi blur juga, cikgu. Yes. Sebab After Effects adalah salah satu software yang memang betul-betul menguji kesabaran. Don't worry. Don't worry. Tak apa. So, ada lagi bila masa berubah, masa teknologi berubah, benda yang lebih mudah akan datang. So, kita guna yang mana mudah. Cikgu ni sama dia macam filem Cowboy. Kalau zaman dulu pernah dengar High Chaparral, bila dia fight, tembak-menembak atas belakang kereta api. Kalau mungkin lah zaman-zaman yang umur cikgu ni, zaman Cowboy, dia berlari atas bumbu kereta api, dan bila nampak kereta api sebelah, dia lompat pergi sebelah. Dan cikgu pun memang macam tu sebenarnya. Bila cikgu lihat study feature software ni, dia boleh pergi berapa tahun lagi. Mungkin 5 tahun lagi dia akan berubah kepada structure yang lebih bagus. So, cikgu lompat ke dalam dia. Cuma kita nak guna KineMaster ke, iMovie ke, Filmora ke, tak kisah. Tu